Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Atira Basri dan saya hari ini akan menceritakan tentang makanan sunnah. Makanan favourite Rasulullah ni banyak, tapi kita nak bincangkan antara 3 makanan favourite Rasulullah, iaitu madu dan juga buah zaitun. Okey, yang pertama kita nak bincangkan mengenai madu. Madu ni sebagaimana yang kita tahu, dia dihasilkan daripada lebah. Madu ni mengandungi 78.9% karbohidrat dan juga 17% air. Kajian daripada Krelhelm dan juga Brochendier mengatakan bahawa kandungan madu ni juga dia mengandungi karbohidrat, protein, lipid dan vitamin, glukos, bahan fitokimia dan sebagainya yang baik untuk kesihatan kita. So, no wonder lah Nabi Muhammad memang favourite makanan dia ialah madu. Dan kita bincangkan juga kelebihan-kelebihan madu. Okey, antara kelebihan madu ialah dia dapat merawat luka, merawat penuaan dan juga mencegah kanser. Kenapa madu ni dapat merawat luka? Sebab dalam madu ini dia mempunyai ciri-ciri enzim yang dapat membaiki luka itu. Sebab itulah dia baik untuk luka. Untuk penuaan juga, banyak kosmetik kat pasaran sekarang ni menggunakan madu. Sebab madu ni banyak khasiat dia untuk muka dan juga badan dalaman. So kita sebagai umat Islam kenalah mengamalkan madu dalam kehidupan seharian kita. Next, kita nak bincangkan pasal buah zaitun atau nama saintifik dia Olea europaea. Untuk buah zaitun ni, dia mudah didapati di kawasan Mediterranean. Tapi dekat Malaysia ni dia agak sukar. Kalau ada pun mesti mahal. Okey, antara komponen yang terdapat di dalam buah zaitun ialah fenolik, oleuropein, hydroxytyrosol dan juga tyrosol, which means kebanyakannya bahan-bahan ini baik. Okey, antara kelebihan buah zaitun ialah dapat mengurangkan risiko jantung, menurunkan darah tinggi dan juga merendahkan kolesterol. So, memang buah zaitun ni memang baiklah kalau kita nak buat untuk sebagai masak-masak dalam seharian. Contohlah kita nak apa-apa saja dalam kita nak masak, kita guna minyak zaitun sebab dia lebih baik untuk kesihatan lah berbanding minyak yang biasa kita pakai, minyak kelapa sawit. Jadi kenapa kita tak amalkan pemakanan Rasulullah ini? Sebab kita tak hadam lagi kita rasa macam makanan Rasulullah ni tak function dalam kehidupan kita. Macam kita makan makanan Rasulullah ni pun time puasa je. So tak bolehlah begitu. Kita kena amalkan dalam pemakanan seharian kita. Makan kurma sahaja dalam 2 biji sehari pun buat kita kenyang sehari, tahu tak? So kita amalkanlah pemakanan sunnah dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau contoh macam trend sekarang ni kan, kita suka makan makanan pedas, makan banyak-banyak, buat mukbang. Kita suka makan makanan segera. Itu semuanya sebenarnya tak elok. Tapi nak buat macam mana, dah dia menjadi trend kan sekarang ni. So kita kena berubah kepada makanan yang lebih berkhasiat dan lebih sihat. Semua makanan tu memang tak cakap tak boleh makan. Boleh, cuma kena kurangkan lah. Sebab memang agak-agak lah. Kalau makan banyak-banyak sangat pun kita rasa nak termuntah. Ni kan pula kita nak harapkan perut kita sahaja buat kerja, memang tak elok lah. Sebab itulah kita kena menjaga pemakanan. Dan ni seperti mana yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, mengatakan bahawa seburuk-buruk wadah ialah perut. Kenapa perut? Sebab perut ialah tempat kita menyimpan segala makanan, minuman. Dan Rasulullah juga mengajar kita macam mana kita nak menjaga perut, iaitu dengan 1/3 mengisi perut dengan 1/3 makanan, 1/3 air dan 1/3 udara. Sebab kalau kita sumbatnya semua dengan makanan, memang lambatlah proses untuk pencernaan berlaku. Dan kita rasa kalau perut kita penuh sangat, kita mesti rasa nak tidur, mengantuk. Dan sebab itulah Rasulullah ajar kita untuk menjaga perut. Sebab nanti kalau kita dah perut kita penuh sangat,
kita memang kita tak akan buat kerja lah. Kita asyik tidur je. Alasan kita penat lah, kita kenyang sangatlah tak sihat lah untuk kita. Sangat tak sihat untuk kesihatan kita. Jadinya kita sebagai umat Islam kenalah mengamalkan pemakanan sunnah. Kita kena tinggalkan semua makanan yang kita makan sekarang ni. Tak, bukan. Boleh makan tapi kena kurangkan kuantiti dia, kadar dia, kekerapan dia. Sebab semua benda makanan yang fast food, makanan mi segera, semua benda tu tak elok. Buat apa kita selalu makan benda yang tak elok kalau kita boleh makan benda yang elok? Okey, kesimpulannya di sini saya nak mengatakan bahawa kita sebagai umat Islam kenalah mengamalkan pemakanan sunnah. Sebab makanan sunnah ni memang tak boleh dinafikan, sangatlah baik untuk kesihatan. Dan Rasulullah sendiri yang mensuggestkan kita makan makanan sunnah. Dan ia juga menjadi kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kajian yang dijalankan daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga mengatakan bahawa perut ni merupakan sarang penyakit. Sebab melalui perut sahaja, melalui pemakanan sahaja, makanan yang berlebihan semuanya dalam perut ni, dia akan menyumbang kepada darah tinggi, kolesterol, kencing manis dan tiga serangkai itulah. Dan kita tak nak, kita memang tak nak penyakit-penyakit tu hinggap kat badan kita. Sebab badan kita ni amanat Allah. So sebagai menjalankan amanat Allah, kita kenalah menjaga badan ni dengan baik. Okay, saya rasa itu sahaja untuk video kita saya hari ini. Dan semoga semua yang mendengar dapat info dan tauladan daripada isi penyampaian saya. Okay, bye. Assalamualaikum.